Assalamualaikum. Hai, rasa masih belum puas lagi nak share resipi-resipi butter cake dengan anda semua. Jadi dalam tutorial kali ni, Umi nak kongsikan resipi si bantal empuk ni. Gabungan kek butter bersama buah oren. Butter cake yang satu ni ramai peminatnya. Dan ianya juga popular dari zaman 70-an lagi dan sehingga kini masih mendapat permintaan tinggi dari peminatnya tersendiri. Tapi zaman nenek moyang kita dulu, mereka gunakan margarin sebagai bahan utama. Cuma zaman sekarang ni, ramai yang lebih gemar gunakan butter. Lagi premium butter yang digunakan, makin bertambah sedap lah hasil kek. Nampak tu orange butter cake Umi, gebu, fluffy, lembut sangat-sangat kan? Lagi bila digunakan jus buah oren yang segar, ia memberi rasa dan aroma yang jauh lebih menarik. Bagi dapatkan rasa butter cake orange yang padu, anda kena letak satu bahan ni. Kalau nak tahu apa bahan yang Umi masukkan, jom ikut Umi ke dapur. Banyak tips dan teknik baking butter cake yang telah pun Umi kongsikan dalam tutorial kali ni. Jadi untuk anda yang nak belajar kat luar tu, jangan terlepas. Untuk baking orange butter cake pada kali ni, Umi menggunakan buttercup jenis tong ni. Hasilnya kek kita lebih gebu, naik tinggi dan butternya pun bila kita beat cepat gebu. Timbang buttercup seberat 250 gram dan pastikan butter ni dalam keadaan yang agak sejuk sikit, firm tapi tidak terlalu keras. Barulah kita beat supaya hasil butter kita nanti cepat gebu dan fluffy. Walaupun anda gunakan buttercup jenis tong ke atau blok, pastikan butter tu dalam keadaan yang agak sejuk sikit. Boleh masukkan sekejap dalam peti sejuk bagi firm gitu. Dah sejuk baru kita beat. Sesekali boleh matikan mixer, bawa adunan butter tu ke tengah. Masih nampak tu kan ada warna kuning-kuning butter tu, kita tak nak. Kita akan beat butter ni sehinggalah butternya jadi gebu, fluffy dan kembang 3 kali ganda. Boleh nampak tu kan, butternya dah semakin nampak berwarna putih, tapi masih ada lagi adunan butter yang berwarna kuning tu, kita tak nak. Jadi kita akan sambung beat lagi. Umi beat ni selama lebih kurang 15 minit. Nak bagi butter kita betul-betul kembang dan gebu supaya hasil kek kita pun nanti akan kembang, gebu dan tinggi. Nampak tu, dah nampak gebu, fluffy, dah nampak soft je kan butter kita. Dah nampak putih gitu. Nampak bila kita angkat adunan butter tu, nampak lembut je dan gebu kental gitu. Maknanya adunan butter ni dah okey, dah ngam elok dah ni. Barulah kita masukkan gula. Gula tu timbang sama juga seberat 250 gram. Gula dan butter ni sukatannya sama. Supaya senang kita dapatkan hasil kek yang gebu. Kemudian kita beat butter dan gula ni juga sama, lebih kurang 15 minit Umi beat. Bagi butter dan gula ni pula mengembang dan gebu. Sesekali jangan lupa scrap bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Bawa adunannya ke tengah supaya senang adunan kita sebati. Untuk penggunaan gula ni, Umi suggest yang terbaik gunakan gula caster. Elakkan untuk guna gula pasir yang kasar tu. Nanti adunan gula dan butter kita ni susah nak gebu. Nak bagi dia naik kembang tu memang makan masa sebab gulanya bersaiz besar kan. Jadi yang terbaik gunakan gula caster yang halus. Sementara tunggu gula dan butter ni mengembang, jom kita settlekan dahulu telur. Di sini Umi pakai 5 biji telur grade A dan pastikan telur yang digunakan dalam keadaan yang masih fresh untuk hasil kek yang gebu. Cara nak tahu telur kita masih fresh atau tidak, boleh tengok bahagian putih telur tu. Kalau bertali macam jelly gitu, telur tu masih fresh. Dan kuning telur tu tak mudah pecah bila kita pecahkan. Okey, part telur ni dah settle, kita ketepikan dahulu. Jom tengok adunan butter dan gula dalam mixer tadi. Matikan sekejap mixer, kita scrap bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Bawa adunan ke tengah dan sambung beat lagi. Umi beat butter dan gula ni memang 15 minit. Nak bagi betul-betul butter dan gula tu, nampak tu, ianya kembang, gebu, nampak fluffy sangat kan butter dan gula. Dan adunannya tak cair, masih pekat
pekat lagi tu. Nampak masih kebu lagi gitu kan. Okey, butter dan gula dah okey ni. Jom kita masukkan pula telur. Senang bila masukkan dalam jug gini supaya mudah kita nak masukkan telur satu persatu dalam bowl. Part ni pun sangat-sangat penting untuk kita masukkan telur sebiji. Selangkan 1 minit, bagi telur tu sebati bersama adunan, baru masukkan lagi sebiji telur hinggalah telur yang terakhir. Jangan dimasukkan ke semua sekaligus atau masukkan 2 ke 3 biji sekali untuk elakkan adunan kita ni berketul. Nampak kedel gitu. Kenapa Umi suruh masukkan telur sebiji demi sebiji? Sebab telur ni memang agak degil, agak lambat, susah sikit nak sebati. Kadang kalau kita masukkan sekali banyak, adunan kita akan jadi berketul. Okey, sesekali boleh matikan mixer. Lepas telur yang ketiga ni, Umi matikan sekejap mixer, kaut balik tepi-tepi. Masih ada sisa-sisa telur yang ada kat tepi-tepi tu kan. Kita bawa ke tengah, kemudian sambung beat lagi, masukkan lagi 2 biji telur yang berbaki tu. Umi beat telur ni pun lebih kurang dalam 15 minit jugalah. Nampak tu masih ada lagi adunan telur yang belum betul-betul sebati dan adunan kita nampak agak berketul sikit kan. Jadi Umi akan sambung beat lagi hinggalah adunan ni nampak licin dan berkilat. Lebih kurang dalam 13 ke 15 minit gitulah. Dan pastikan jangan di-beat terlalu lama. Jangan sampai adunan ni terlalu cair. Nanti susah juga adunan kek kita ni nak menggebu. Adunan butter, gula dan telur dah nampak sebati elok tu. Dah nampak berkilat, licin je kan adunannya. Kemudian bolehlah kita ayakkan 285 gram tepung naik sendiri. Kalau nak gunakan tepung gandum ataupun tepung kek boleh juga, tapi Umi lagi prefer gunakan tepung naik sendiri ni. Dan kemudian Umi ada tambahkan lagi dengan double action baking powder ni, bagi gebu dan tinggikan lagi kek kita. Masukkan dalam setengah sudu besar sahaja. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ada dijual. Kemudian kedua-dua bahan ni haruslah diayak supaya hasil tekstur kek kita tu lebih berongga halus. Harus diingat selepas masukkan sahaja tepung, kita kena beat adunan kek ni gunakan speed yang rendah. Umi gunakan speed nombor 2 sahaja ni untuk elakkan adunan kek kita overbeat. Jadi sebelum masukkan tepung, macam kita beat butter, gula, telur tu gunakan high speed, tak kisah, tak ada istilah overbeat sebelum kita masukkan tepung. Tapi selepas masukkan sahaja tepung, kita kena gunakan speed yang rendah. Mix lama tak apa, beat lama selama mana pun, bagi hilang ketul-ketul tepung tu, kita beat je lama tapi gunakan speed yang rendah. Sementara tunggu tepung tu sebati bersama adunan, ni dia Umi akan parutkan kulit limau ni. Ambil dalam 2 biji kulit limau. Umi gunakan pemarut yang agak kasar sedikit ni, sebab ada 2 jenis kat situ. Satu yang lagi halus tapi Umi pakai yang agak kasar sedikit ni. Umi parutkan kulit limau tu, ambil bahagian kulitnya yang berwarna orange saja. Jangan diparut sampai ke putih-putih tu, takut nanti pahit pula kek kita kan. Parutkan, Umi akan masukkan orange zest ni dalam adunan kek. Lebih kurang dalam 2 biji ni okeylah, dapat gini kan. Kemudian potongkan sebiji limau. Umi akan perahkan, ambil air jus limau ni sahaja. Dalam sebiji tu kira okeylah, sebab kita tak nak letak banyak pun dalam adunan kek tu nanti. Umi akan gunakan sebanyak 50 ml sahaja. Dah siap perah sebiji buah orange ni, tapiskan. Dapatkan parti jus orange tu sahaja. Yang orange pulp ni anda buang, kita tak perlukan pun. Kemudian ni dia antara bahan penting yang Umi masukkan adalah buttermilk. Ianya adalah sejenis susu masam. Fungsinya membantu untuk lembutkan dan gebukan lagi hasil kek. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery, tapi kalau tak ada boleh je buat sendiri. Gunakan susu full cream fresh milk. Susu segar tu campurkan dengan sedikit cuka makan. Parti jus orange yang telah kita perah tadi tu, sukat dapatkan 50 ml sahaja. Kita tak akan guna lebih sebab Umi nak campurkan dengan sedikit buttermilk ni. Goncangkan dahulu ya, takut nanti berketul-ketul pula kan dalamnya. Lepas dah goncangkan tu, baru kita masukkan sukat kedua-dua bahan ni, jus parti orange dan juga buttermilk ni,
sebanyak 80 ml. Kedua-duanya haruslah 80 ml. Maknanya buttermilk tu sebanyak 30 ml. Kemudian masukkan dalam adunan kek. Kemudian masukkan sekali parutan kulit limau. Waktu ni dah naik aroma wangi adunan butter cake orange ni. Okey, masih ada lagi ketulan tepung yang belum betul-betul sebati tu kan. Kita boleh nampak tu, matikan mixer, kaut balik, bawa adunan ke tengah. Scrap bahagian tepi-tepi dan bawah bowl tu. Tengok tu masih ada tepung yang masih tersisa dan melekat tu kan. Kita bawa ke tengah, sebatikan. Kemudian sambung beat lagi hinggalah hilang ketulan tepung dalam adunan kek ni. Sebab penting ya untuk kita beat bagi betul-betul hilang ketul-ketul tepung tu, supaya bila kita bakar nanti adunan kek kita tak adalah naik berjerawat. Adunan dah nampak sebati tu, tak ada lagi dah ketulan tepung, dah nampak licin gitu. Tukar ke speed yang pertama untuk kita buang sedikit bubble-bubble udara yang ada dalam adunan ni. Lebih kurang dalam 5 minit gitu kita beat. Kemudian siap dah. Ni dia adunan orange butter cake Umi. Nampak tu orange zest tu nampak sangat menyelerakan kan. Adunan pun nampak pekat, bergebu gitu. Bila kita angkat nampak likat gitu kan. InsyaAllah bila dapat gini tekstur adunan kek kita akan naik gebu dan tinggi. Sediakan loyang yang bersesuaian. Umi gunakan loyang 8 inci. Oleskan dengan sedikit margarin. Letakkan parchment paper. Pastikan di bahagian tepi 4 penjuru tu tak ada ruang-ruang yang terbuka ya. Letakkan parchment paper dengan kemas. Kemudian masukkan adunan kek. Letakkan adunan kek tu biar agak tinggi sedikit, kita jatuhkan ke bawah untuk kita pecahkan bubble-bubble udara yang ada dalam adunan. Kemudian sebelum kita bakar adunan ni, hentakkan loyang 2 ke 3 kali bagi pecahkan bubble udara yang masih terperangkap di bawah adunan tu. Kemudian gunakan spatula untuk kita perkemaskan bahagian permukaan kek yang tak rata tu. Scrapkan bagi licin dan rata. Ni penting juga untuk kita dapatkan permukaan kek yang mulus dan licin je nanti bila siap dibakar. Pastikan oven telah di preheat 10 ke 15 minit terlebih dahulu sebelum masukkan adunan kek. Bakar guna suhu 120 degree selama 1 jam 10 minit. Guna api atas dan bawah. Letakkan loyang di rak yang paling bawah. Ni Umi dah terlupa nak tengok suhu kat dalam dah agak naik sedikit. Untuk hasilkan butter cake yang flawless, suhu tu memang kena maintain rendah. Ni dah 130 degree. Jadi permukaan atas kek tu dah nampak menggerutu sedikit. Jadi di sini sangat-sangat penting untuk ada termometer oven. Untuk kita pastikan suhu kat dalam tu kadang-kadang kan dia boleh berubah. Jadi kita boleh pantau, kita boleh adjust dekat tombol luar tu. Untuk pastikan suhu kat dalam tu maintain 120 degree. Kemudian tambahkan 5 minit bakar api atas sahaja. Supaya bahagian atas permukaan kek kita tu berwarna keperangan sedikit dan tak basah. Sediakan papan kek yang telah dibalut dengan plastik wrap. Penting ya untuk kita balut supaya bila kita terbalikkan kek nanti permukaan kek tu tak melekat di papan kek. Perlahan-lahan terlungkupkan ke bawah untuk kita keluarkan kek daripada loyang. Waktu ni hati-hati sebab kek masih panas. Okey, kemudian buka parchment paper. Masya Allah, look at that. Masih panas-panas lagi ni, baunya pun menggiurkan. Sisa kek yang melekat di parchment paper tu jangan dibuang. Letakkan semula di atas kek. Masya Allah, look at that. Nampak sangat-sangat fluffy, gebu kan. Ambil papan kek, letak di bahagian belah bawah. Kemudian kita terlungkupkan semula kek ke atas. Perlahan-lahan buka papan kek yang belah atasnya tu. Nampak bila kita balut dengan plastik wrap, permukaan atas tu tak melekat pun. Kemudian masa masih panas-panas lagi ni, sebab kita baru keluarkan dari oven tadi kan, terus kita wrapkan. Wrapkan apa tujuan dia? Ada 2 tujuan. Kita wrapkan supaya permukaan atas kek kita ni lebih rata dan licin. Dan yang kedua,
Kita wrapkan masing-masing panas-panas ni supaya kita dapat kekalkan kelembapan kek kita. Wap panas tadi itulah yang membantu untuk kekalkan dan beri kelembapan yang lebih pada butter cake kita. Dah siap wrapping, Umi akan masukkan sekejap dalam chiller. Peti sejuk bahagian bawah sahaja ya. Kita akan biarkan bagi keknya menyejuk supaya mudah nanti kita nak dapatkan potongan yang cantik. Untuk hiasan atas kek, Umi slicekan beberapa keping limau ni, kemudian bakar sekejap, bagi jusnya disejat, bagi kering sedikit limaunya. Supaya nanti bila kita letak atas kek nanti taklah basah kek kita kan. Jadi Umi akan bakar sekejap, bagi kering. Bagi air limau tu betul-betul tersejat dan nampak macam burn sedikit. Okey, ni dia hasil orange butter cake yang telah Umi sejukkan lebih kurang 6 ke 7 jam. Tengok tu permukaan atasnya dah nampak rata dan licin gitu kan. Walaupun tak flawless, tak apa. Nanti kita boleh hiaskan dengan kepingan limau yang telah kita bakar tadi. Waktu masih sejuk-sejuk ni, senang kita nak dapatkan potongan yang cantik. Tapi tak kisah pun kalau kita tak sejukkan kek ni. Bila keknya dah suam, walaupun kita tak letak dalam ice box, kek tu kita boleh je simpan di suhu bilik. Bagi keknya dah menyejuk sekejap, boleh terus dipotong. Cuma pastikan pisau tu dalam keadaan yang tajam. Kalau pisau tajam, insyaAllah kita dapat pemotongan yang cantik. Kulit permukaan atas tu tak terkoyak. Kemudian ni sebab nak tutup bahagian belah atas yang dah tak berapa nak cantik tu kan, dah tak flawless tu, Umi hiaskanlah dengan kepingan orange yang dibakar ni. Kan nampak lebih cantik. Kemudian Umi wrappingkan semula. Sebab nak bagi kek ni berada di suhu bilik lebih kurang dalam 4 ke 5 jam gitu. Umi rehatkan bagi kek ni lembut semula sebelum kita makan. Masya Allah, look at that. Setelah 4 jam Umi biarkan di suhu bilik, dia punya moisture dia tu makin naik. Makin moist rasa kek kita. Umi nak rasmikan satu dulu. Kita tengok belah dalamnya. Tengok tu, hasil keknya berongga halus je kan. Keknya pun gepu naik tinggi. Tinggi kek ni adalah lebih kurang dalam 6 cm. Kita belah, kita tengok dalamnya. Lembut sangat-sangat tu. Masya Allah, nampak moist sangat. Setiap gigitan tu memang terasa parutan kulit limau dan juga jus orange yang kita masukkan tu. Baunya pun semerbak wangi. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk notification.